Bangsa ada masa 30 minit. Silakan. Terima Terima kasih. kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan kajian separuh penggal RMK 12 ini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan belia-belia daripada Titi Wangsa yang hadir di dalam Dewan pada pagi ini. Sebelum saya mulakan pembahasan, saya agak tertarik apabila melihat Wabil Larut membentangkan statistik tadi yang mengatakan bahawa perkembangan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 8.7% adalah yang tertinggi di dalam negara ASEAN. Tapi sukacita saya nak berkongsi di sini. Apabila seseorang itu mencerita soal ekonomi ataupun menggunakan percentage ekonomi ini, kita mestilah melihat ekonomi ini secara mutlak. Sebagai contoh, kalau kita lihat Malaysia pada tahun 2020, ekonomi kita menguncup 5.5%. Sedangkan Singapura 4.1% penguncupan, Indonesia 2.1%. Kalau kita tengok tahun 2021, Malaysia hanya berkembang 3.1%. Tidak cukup untuk cover penguncupan yang berlaku pada tahun 2020. Tetapi negara Singapura berkembang 7.6%. Dia menguncup 4.1, dia berkembang 7.6%. Begitu juga di Indonesia. Dia menguncup 2.1%, tetapi 2021 dia 3.7%. Dia sudah cover dia punya penguncupan 2020. Kita pada tahun 2021 masih belum recover kita punya 2021. Sebab itu apa yang kita lihat tadi 8.7% yang disebut oleh Yang Berhormat Larut itu adalah kerana low base effect. Jadi ekonomi ini rakyat biasa dia tak berapa faham. Jadi apabila kita membentangkan sebagai ahli parlimen, kita mesti bertanggungjawab. Saya nak beritahu Yang Berhormat Larut tadi, kalau kita tengok dari segi kadar pengangguran, apa yang berlaku kadar pengangguran pada tahun 2020, 2021, 2022, saya nak sebut sini, 2021, kadar pengangguran negara meningkat 730,000, 4.6%. Kemudian 2022, hari ini kalau kita tengok, kadar pengangguran jatuh balik 581, iaitu 3.4%. Statistik lain yang saya nak kongsi, kadar hutang meningkat 1.5 trilion. Indeks bursa jatuh daripada 1,860, jatuh 1,531, jatuh 1,219, sekarang ini 1,448. Sebenarnya apabila kita cerita soal ekonomi, kita kena tengok figure-figure ini secara keseluruhan dan bukan pick and choose. Jadi saya nak beritahu pada Dewan yang mulia ini, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi KDNK Malaysia pada suku kedua 2023 mencatatkan perkembangan hanya 2.9% berbanding 5.6% yang dicatatkan pada suku pertama 2023. Tetapi kita explain kepada rakyat, selain daripada high base effect, sebab efek 87% ini, sebab itu kita nampak kat sini jatuh. Yang menyebabkan pertumbuhan pada suku kedua ini lebih perlahan. Terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan ini perlahan ataupun menurun. Kita bagi proper explanation. Sebab itu saya tengok bagaimana Menteri Ekonomi bagi justification apabila kita lihat 2.9% ini, sebenarnya justification itu betul. Kerana dia ada high base effect. Di samping itu juga, kerajaan juga memberitahu kepada rakyat bahawa ekspor negara hari ini menguncup selama 6 bulan berturut-turut. Kenapa? Kerana permintaan global terhadap barangan negara kita semakin perlahan, yang disumbangkan faktor ekonomi global yang tidak menentu, terutamanya rakan dagang kita yang pertama, yang utama, iaitu China. Mereka berdepan dengan keadaan ekonomi yang biasa mereka lihat 9% punya growth, sekarang lebih kurang dalam 4% saja. Dia merupakan rakan dagang kita yang terbesar, sehingga mencecah 18% daripada kita punya GDP.
Faktor kedua, kita juga lihat bahawa ada banyak perbelanjaan penggunaan yang semakin perlahan, terutamanya apabila perbelanjaan sektor swasta ataupun isi rumah, di mana kejatuhan perbelanjaan penggunaan ini daripada 14,8%, kemudian jatuh kepada 7,3%, jatuh kepada 5,9% dan jatuh kepada 4,3%. Bila dia tidak berkembang penggunaan ini, sudah tentu dia mempunyai efek kepada kebesaran ekonomi. Seperti mana yang kita sedia maklum, perbelanjaan penggunaan swasta menyumbang kepada 60% daripada saiz ekonomi negara. Maka apabila pertumbuhan penggunaan swasta ini perlahan, pertumbuhan KDNK juga akan semakin perlahan. Tan Sri Yang di-Pertua, kajian separuh penggal RMK12 ini saya cukup tertarik. Kerana kajian separuh penggal RMK12 ini yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara dasarnya merupakan satu rancangan yang lengkap untuk mencapai 7 sasaran hala 7 ekonomi yang digariskan sebelum ini. Berbaki kurang 2,5 tahun ke penghujung 2025, garis masa RMK12 ini, saya nampak RMK12 ini juga akan melengkapi rancangan-rancangan jangka panjang lain seperti New Industrial Master Plan 2030 dan juga New Energy Transition Roadmap yang dibentangkan baru-baru ini. Ini adalah merupakan strategi-strategi yang diletakkan di dalam Dewan ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita boleh mengembalikan balik ekonomi Malaysia ini ke hadapan yang kita telah tertinggal selama 2-3 tahun yang lepas. Kebergantungan ekonomi negara kepada sektor perbuatan dan juga perkhidmatan memerlukan penambahbaikan untuk memastikan ekonomi kita tidak terperangkap dengan low growth, low value industry yang tidak mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih pantas. Tumpuan kerajaan kepada high growth, high value industri ini adalah disertai dengan 17 anjakan besar yang sangat tepat dalam usaha melonjakkan dan mempercepatkan penstrukturan semula ekonomi negara. Sebab itu, oleh sebab yang demikian, saya berpendapat terdapat beberapa perkara yang penting perlu diutamakan oleh kerajaan dalam melaksanakan baki 2,5 tahun ini untuk menjayakan RMK12 ini. Tan Sri Yang di-Pertua, disebabkan pertumbuhan penggunaan swasta yang semakin perlahan, kerana banyak unemployment, banyak graduan yang belum ada kerja, dari segi youth employment sampai mencecah 11%, sudah tentu kerajaan kena memain peranan untuk merancakkan kegiatan ekonomi. Salah satu daripada rancangan ini, boleh kita merancakkan ekonomi, ialah melihat semula dari segi perbelanjaan pembangunan yang telah kita bajet pada bajet 2023 yang lalu, iaitu di mana kita telah mensasarkan hampir 85 bilion bajet yang akan dibentangkan, yang telah diluluskan. Mengikut rekod Kementerian Kewangan, sejumlah 43.9 bilion telah dibelanjakan setakat Jun 2023. Kita bajet 85 dan kita sudah tidak ada masa. Kita kena guna segala bajet yang telah kita lulus ini. Untuk apa? Untuk kita pastikan bahawa perjalanan ekonomi ini menjadi pemangkin kepada perbelanjaan swasta akan datang. Mana-mana rolling budget yang telah diluluskan mestilah dilaksanakan secepat mungkin. Pembayaran mestilah dibuat secara cekap dan pantas. Di samping itu, setiap peruntukan yang sudah diluluskan mestilah diguna pakai secara efisien dan cepat. Sekiranya projek-projek yang dilulus sebelum ini tidak boleh memanfaatkan ekonomi
maka perlulah direvise dan kita cari projek-projek ini supaya dia memberi multiplier effect kepada ekonomi negara, dan daripada situ maka perbelanjaan swasta akan disambung. Sebab itu kerajaan, apabila dalam kerajaan ekonomi yang tidak menentu ini, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Di samping itu juga kita kena pastikan mana-mana syarikat yang mendapat projek-projek ini, segala rantaian syarikat-syarikat ini mestilah dipantau. Mereka ini perlulah membayar cukai kepada LHDN supaya LHDN boleh dapat pendapatan, dan kemudian pendapatan ini boleh disalurkan balik semula kepada kerajaan, dan persekitaran ekonomi ini akan berpusing, akhirnya akan membawa balik negara kepada landasan yang betul. Rancangan Malaysia setiap 5 tahun adalah rancangan penting untuk memastikan ekonomi negara terus membangun dengan didorong oleh pelaburan yang dibuat oleh kerajaan melalui perbelanjaan pembangunan yang diumumkan setiap bajet. Itu adalah merupakan satu komponen yang sangat penting yang perlu dibelanjakan. Ini adalah kerana apabila kita melihat pengukuran perkembangan GDP kita, salah satu daripada faktor ialah melihat bagaimana kerajaan membelanjakan duit pembangunan dengan memberi multiplier effect dalam ekonomi. Begitu juga dalam sektor swasta. Dalam sektor swasta kita juga memerlukan pelaburan. Dalam KDNK kita hari ini, dia mewakili 14% daripada pelaburan swasta. Sudah tentu apabila kerajaan dan swasta turut melabur dalam sistem ekonomi kita ini, maka dia akan berputar, akhirnya dia akan menyebabkan ekonomi ini kembali pulih. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam proses kita menyusun strategi RMK2 ini, saya ingin membawa Dewan Yang Mulia ini mengenai subsidi bersasar. Ini adalah merupakan salah satu faktor ataupun pencapaian RMK ini. Jika ianya dapat kita atasi subsidi bersasar ini, sudah tentu dia berkebolehan untuk memberi impak yang sangat tinggi kepada ekonomi dan juga mengawal ketirisan subsidi. Tahun lepas, kerajaan membelanjakan sejumlah 77.3 bilion untuk subsidi penggunaan meliputi subsidi petrol, diesel, LPG, minyak masak, paket, elektrik, ayam, telur dan lain-lain. Tahun ini pula, kerajaan mengunjurkan sejumlah 64 bilion akan dibelanjakan untuk subsidi-subsidi tersebut. Walaupun subsidi ini membantu rakyat Malaysia dari segi mengurangkan kos hari hidup mereka, subsidi ini juga memberi kesan negatif seperti mendedahkan kepada ketirisan dalam bentuk penyeludupan dan penyalahgunaan subsidi oleh golongan yang tidak sepatutnya menerima subsidi ini. Ianya lebih teruk sekiranya penguatkuasaan lemah untuk mengawal ketirisan ini. Contohnya, pada ucapan bajet 2023 awal tahun ini, Yang Amat Berhormat Tan Bun menjelaskan bahawa negara kita menanggung kerugian 10 bilion daripada subsidi diesel yang disebabkan oleh penyelewengan dan penyeludupan. 10 bilion kerugian ini sepatutnya boleh disalurkan kepada golongan yang memerlukan, tetapi tertiris dan diselewengkan oleh kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Untuk maklumat yang Dewan Yang Mulia ini, 10 bilion ini kalau kita salurkan kepada rumah mampu milik, kerajaan boleh membina rumah mampu milik sebanyak 50,000 unit rumah mampu milik setiap tahun. Saya tidak menafikan keperluan penguatkuasaan yang lebih ketat, tetapi sebesar mana pun penguatkuasaan ianya tidak akan dapat menghalang ketirisan subsidi ini daripada terus berlaku di masa akan datang sekiranya perbezaan harga subsidi dan harga sebenar di pasaran adalah besar. Contoh lain seperti subsidi minyak. Saya ingat memberitahu contoh subsidi minyak paket 1 kg yang kerajaan salurkan RM2.50 satu paket. Tiap-tiap bulan kerajaan menyediakan 60 juta paket tiap-tiap bulan. Bayangkan, kita ambil 60 juta paket ini, kita bagi dengan household B40, 3.2 juta roughly. Setiap rumah dapat 18 paket tiap-tiap bulan.
Tapi pada hakikatnya kita tak nampak benda itu di luar. Sebab itu saya ingin mencadangkan, tiap-tiap bulan kita hantar 60 juta paket, tetapi dia tak sampai kepada orang, kepada pengguna. Pengguna yang layak untuk mendapat ini. Sedangkan jumlah yang diberi itu terlalu besar. Sehingga 18 paket tiap-tiap satu bulan kalau kita hitungkan dari segi jumlah B40 ni. Ini adalah berpunca daripada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan yang menyebabkan rakyat yang memerlukan tidak dapat menikmati subsidi ini. Sekiranya subsidi pukal atau blanket subsidi ini dapat dikurangkan dan seterusnya dihentikan, ianya hanya bukan sahaja akan membantu kerajaan dari segi penjimatan dana awam, tetapi juga dapat membantu mengekang ketirisan melalui penyelewengan dan penyelundupan barang. Subsidi pukal juga bersifat regresif, yang sebenarnya memberi manfaat yang lebih kepada kumpulan pendapatan tinggi. Tengok saja kajian daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa kumpulan T20 menikmati 42% daripada subsidi petrol yang diberi kerajaan, manakala kumpulan B40 hanya menikmati 14% daripada subsidi tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan progresif dalam mengagihkan subsidi perlu diambil oleh pihak kerajaan dengan menggantikan subsidi pukal kepada subsidi bersasar secepat mungkin. We have been talking this for a long time. Dengan adanya rancangan Malaysia ke-12 revision ini, saya harap kita jangan tunggu lagi kerana kedudukan kewangan juga kerajaan juga sangat kritikal dengan hutang yang begitu tinggi. Penjibatan daripada memberhentikan blanket subsidi boleh digantikan dengan pengagihan tunai secara direct yang lebih banyak kepada kumpulan B40 dan M40. Ambil saving subsidi ini bagi kepada B40 dan M40, sudah tentu kalau duit kita habis pun dia sampai kepada target. Ini juga akan menghentikan aktiviti penyelewengan dan penyeludupan. Pelaksanaan subsidi bersasar ini juga membantu kedudukan fiskal kerajaan dan juga dapat mencapai sasaran kerajaan untuk menurunkan defisit fiskal kepada 3% daripada 5.6%. Saya berharap dengan majoriti yang ada di dalam Dewan ini, di dalam Dewan yang mulia ini, kestabilan politik dapat diberi kepada negara, kerajaan boleh melaksanakan dasar-dasar subsidi yang bersasar tanpa menangguhkan lagi. Kerana dasar yang bersasar ini dia tidak popular. Tetapi dia akan memberi tekanan kepada kerajaan. Dengan kekuatan yang ada pada kerajaan ini, saya percaya we have to sail through this short-term pain for long-term gain. Saya juga ingin membawa Dewan Yang Mulia ini mengenai isu food security, keterjaminan makanan. Sepanjang 2 tahun kebelakang ini kita menyaksikan kenaikan harga makanan yang mendadak seperti harga ayam, telur dan minyak masak, serta komoditi-komoditi beras seperti beras, gula, tepung, jagung dan kacang soya. Ini adalah ekoran kesan daripada berbagai faktor luar seperti perang Rusia dan Ukraine, kenaikan kos logistik di seluruh dunia yang melonjakkan harga komoditi asas seperti jagung, soya dan gandum yang merupakan bahan penting untuk dijadikan makanan ayam, seterusnya menyumbang kepada kenaikan harga ayam dan telur dalam pasaran tempatan. Walaupun soal komoditi ini berterusan kita berdepan dengan masalah ini, cabaran terbaru negara kita pada hari ini ialah bagaimana kita melihat kenaikan beras di seluruh dunia. Walaupun Malaysia mengeluarkan padi dan beras untuk kegunaan tempatan, pengeluaran tersebut hanyalah dapat menampung sekitar 62.6% daripada keperluan kita 100%. Sudah tentu kita memerlukan import. Dulu kita, petani-petani kita, pesawah-pesawah kita boleh produce 70-71%. Sekarang ni tinggal 62.6%. 62.6%. Kalau kita lihat, selebihnya kerajaan bergantung kepada import beras. Kalau kita tengok negara pengeksport beras, India. Dulu kerajaan beli beras
di India 380 US dollar per tan. Hari ini harga meningkat 540 dolar per tan. Peningkatan 42%. Kemudian di Thailand, dulu beli white rice 420 per tan, hari ini harga 640 US dollar per tan, meningkat 52%. Kemudian di Vietnam, dulu kita beli 490 US dollar per tan, sekarang 680 US dollar per tan. Peningkatan 38.7%. Sudah tentu negara-negara pengeluar beras yang lain juga dijangka akan melaksanakan dasar yang serupa yang akan terus melonjakkan harga beras antarabangsa dalam masa yang terdekat. Tahun lepas, Malaysia mengimport 1.23 juta tan beras dari negara dengan nilai import bernilai 2.67 bilion. Cuba bayangkan, bukan saja soal duit, tetapi kalau satu hari nanti kalau kita nak 1.23 juta tan ini menampung kehendak rakyat kita, tidak ada negara nak jual kepada kita, apa nak jadi? Dalam konteks ini, kita perlu belajar dari negara Vietnam. Daripada sebuah negara import beras pada tahun 1990, sekarang negara ini menjadi pengeksport beras ketiga terbesar di dunia. Dan saya percaya, kalau kelapa sawit, kita boleh jadikan negara ini menjadi pengeluar kelapa sawit kedua terbesar dunia. Kalau kita bersungguh-sungguh fokus soal beras ini, dengan ada Mardi yang dapat bajet tiap-tiap tahun macam-macam, saya percaya dengan penglibatan syarikat-syarikat swasta yang terlibat dalam penanaman padi secara berskala besar, saya percaya satu hari nanti Malaysia juga boleh ekspor beras ke negara luar seperti mana yang berlaku di Vietnam. Perkara luar jangka dan luar daripada kawalan kita ini seperti memerlukan kerajaan merangka suatu dasar jangka pendek dan panjang untuk menangani masalah food security dengan mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan untuk menampung keperluan negara. Kebergantungan negara kita terhadap import makanan setiap tahun semakin meningkat. Jumlah import pada tahun lepas berjumlah 75 bilion berbanding 50 bilion pada tahun 2017. Itu kenaikan hampir 50% dalam tempoh 5 tahun dan dijangka akan terus meningkat tahun ini. Saya yakin kerajaan sedar kepentingan memastikan food security negara kita terjamin dan segala dasar yang dilaksanakan dalam tempoh 5 ke 10 tahun ke hadapan adalah sangat kritikal untuk memastikan negara kita mampu menampung keperluan makanan rakyat Malaysia tanpa perlu terlalu bergantung pada import, terutamanya makanan asas seperti beras. Tan Sri Yang Dipertua, Global Food Security Index 2022 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-41 dari segi keselamatan makanan, lebih rendah daripada negeri Singapura di kedudukan 29. Negeri yang tidak ada tanah duduk di tangga 29, kita yang ada banyak tanah duduk ke tangga 41. Malah negara-negara Timur Tengah dengan iklim yang ekstrim seperti Oman, Bahrain, Arab Saudi juga berada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada kita dari segi food security mereka. Food security bukanlah semata-mata memastikan makanan sentiasa ada untuk keperluan rakyat, tetapi juga dari sudut affordability. Sama ada rakyat mampu membeli, kualiti dan keselamatan makanan yang terjamin dari segi kebersihan dan kesihatan dan juga sustainability untuk negara kita menghasilkan makanan dalam keadaan berbagai cabaran seperti global warming, banjir dan juga kekurangan taburan hujan. Jika kita perlu belajar dari negara-negara ini bagaimana untuk meningkatkan kedudukan food security negara kita, saya cadangkan kita belajar dan jangan kita malu dan segan demi untuk manfaat rakyat keseluruhan. Tan Sri Yang Dipertua, dalam soal kita bercerita soal ekonomi ini,
kita tidak boleh lari daripada melihat kejatuhan ringgit kita. Sebagai sebuah negara perdagangan yang kecil dan terbuka dengan jumlah perdagangan ekspor dan import melebihi 140% daripada jumlah KDNK negara, pergerakan mata wang ringgit adalah suatu perkara yang penting dalam ekonomi kita. Hari ini ringgit kembali menyusut pada 467 berbanding US dollar setelah mengukur sedikit kepada 4.5 pada bulan Julai yang lepas. Saya nak menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa pergerakan mata wang ringgit atau mana-mana mata wang sesebuah negara tidaklah bergantung kepada satu-satu faktor sahaja, tetapi terkesan daripada beberapa faktor. Secara keseluruhannya saya boleh rangkumkan lebih kurang 7. Yang pertama, sudah tentu negara itu memerlukan kestabilan politik. Faktor ini mempengaruhi pergerakan mata wang kerana jika tidak ada sesebuah negara itu kestabilan politik, pelabur tidak akan datang ke negara, kesannya mata wang akan negara akan terjejas kerana tidak ada permintaan ringgit dalam negara. Selalunya kalau pelabur datang, dia akan bawa duit dia, kemudian dia tukar dengan duit kita, maka demand ringgit akan naik, maka kita dapat itu. Itu salah satu faktor. Faktor kedua ialah kerajaan mestilah mempunyai pengurusan negara yang kompeten, termasuk pegawai-pegawai kerajaan. Jika kerajaan sesebuah negara menguruskan negara itu dengan baik, ekonominya berkembang, kebajikan rakyat terjaga, keadaan persekitaran perniagaan yang kondusif untuk pelabur, maka mata wang negara tersebut juga akan automatik menjadi kukuh. Apatah lagi kalau kita dapat ahli-ahli pembangkang yang sangat proaktif dari segi membangunkan ekonomi bersama-sama kerajaan. Ketiga, ada pertumbuhan ekonomi atau KDNK. Setiap currency ini juga bergantung kepada sama ada sesuatu ekonomi sebuah negara itu berkembang atau tidak. Pertumbuhan KDNK yang sustainable, tidak terlalu perlahan, mestilah selari dengan perkembangan dunia, akan berterusan menyaksikan mata wang itu akan bertambah kuat. Keempat, pengurusan dasar fiskal dari segi pendapatan dan perbelanjaan kerajaan, termasuk defisit dan hutang kerajaan yang akan memberi kesan kepada mata wang sesebuah negara. Sebab itu dari segi RMK 12 ini, target kerajaan untuk menguncupkan fiskal kita ini dengan secara perlahan-lahan juga akan memberi confidence kepada pelabur-pelabur yang akan datang ke negara kita ini dengan melihat bagaimana kita manage kita punya fiscal deficit. Kemampuan membayar semula faedah hutang dan hutang akan mempengaruhi sentimen pelabur dan seterusnya menentukan naik turunnya sesebuah mata wang. Yang penting sesebuah kerajaan itu mestilah be able to pay dia punya hutang-hutang ini tanpa terus berhutang untuk membayar hutang interest dalam negara. Yang kelima, pengurusan dasar mandatory ataupun OPR, iaitu penentuan kadar faedah yang akan mempengaruhi juga aliran masuk dan keluar modal ke dalam sebuah negara yang sudah tentu mempengaruhi pergerakan mata wang. Keenam, penarafan kredit atau kredit rating sesebuah negara juga memainkan peranan yang penting bagi mata wang negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang mempunyai rating AAA rata-ratanya mempunyai mata wang yang lebih kukuh secara relatif berbanding negara-negara yang mempunyai rating yang lebih rendah, terutamanya apabila sesebuah negara itu berdepan dengan cabaran ekonomi dunia. Dan akhir sekali yang ketujuh, aliran modal masuk dan keluar ataupun balance of payment yang meliputi current account dan financial account negara juga antara faktor yang mempengaruhi pergerakan mata wang sesebuah negara. Dan juga kesan daripada semua ini akan memberi kedudukan international reserve negara yang begitu kukuh yang menyebabkan pelabur-pelabur berani masuk ke dalam negara kita tanpa risau dari segi soal kedudukan mereka, dari segi kewangan yang dapat mereka keluarkan semula pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, 7 faktor yang saya senari ini adalah juga faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan mata wang secara keseluruhan. Tidak ada satu single factor yang akan menentukan kedudukan kewangan. In short, apa yang perlu kita buat hari ini untuk 5 tahun atau 10 tahun akan datang
ialah bagi memastikan fundamental ekonomi negara ini akan terus kukuh ke hadapan walaupun kita berbeza pandangan dan pendapat dalam Dewan ini, tetapi tidak ada orang boleh melunturkan ekonomi ini secara keseluruhan kerana dia akan memberi kesan kepada kita dan juga future generation akan datang. Secara teorinya, memang benar penyusutan ringgit boleh membantu melonjakkan ekspor negara dengan menjadikan barangan-barangan yang ekspor negara kita lebih murah. Tetapi perlu kita sedar bahawa kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan global memerlukan kita juga mengimport barangan perantaraan ataupun intermediate goods untuk menghasilkan barangan siap atau finished good sebelum ianya dapat diekspor ke luar negara. Maka penyusutan ringgit juga akan menyebabkan kos import intermediate good ini juga meningkat dan akan juga secara indirect dan direct menjadikan barangan ekspor kita juga tidak kompetitif. Penyusutan ringgit juga akan melonjakkan kos import makanan seperti yang saya terangkan sebelum ini bahawa import makanan tahunan negara kita sudah mencecah 75 bilion berbanding 50 bilion pada tahun 2017. Ini akan meningkatkan inflasi makanan dalam tempoh jangka pendek dan sederhana seterusnya membebankan rakyat khususnya B40. Terima kasih Datuk Seri. Saya sudah habis. Cuma saya nak baca sikit statistik ini. Dari segi soal currency ini, nilai mata wang ini, kita kena bandingkan apa kedudukan kita setiap 5 tahun. Saya dapat statistik ini, saya buat kajian dan saya lihat. Kalau kita tengok, duit kita 2018 hingga sekarang, kita telah menguncup dengan US dollar ni 19.4% dalam masa 5 tahun. Itu adalah jangka masa yang agak sesuai kita menilai ekonomi kita. Kalau kita bandingkan dengan pound sterling, daripada 2018 hingga hari ini, kita telah menguncup 11.1%. Kalau kita banding kita dengan Singapura, 2018 dengan 2023, 5 tahun ni, kita menguncup 13.8%. Kalau kita banding duit kita dengan Indonesian rupiah, dalam masa 5 tahun ini, kita telah menguncup negatif 8.1%. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, kita dah menguncup dalam masa 5 tahun ini 6.8%. Ringgit ini, kalau kita nak banding di antara negara dengan negara, kita kena ambil jangka masa yang agak panjang sikit. Dalam masa 5 tahun ini, kita akan nampak. Jadi, kalau kita tengok statistik yang saya baca ini, secara tak langsung, dia menggambarkan fundamental ekonomi negara ini telah terjejas. Kalau tidak, dia tidak akan jadi perkara ini 5 tahun yang lepas. Jadi, terima kasih yang betul, saya mohon menyokong RMK 12 ini. Terima kasih. Baik.